Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, brother-brother dan sister-sister. Di musim hujan-hujan yang cukup meronokkan. Okey, negara lain dengan bersaji, negara kita dengan air. Okey, jadi air dengan saji tak adalah beza mana. Kita dia sejuk tu tak sejuk. Okey, yang ni bukan sejuk ni, yang ni panas, panas ni brother. Yang ni dipanggil high can standard, high can standard. Jadi cerita dia tentang high can standard ni biasanya disebabkan oleh gangguan daripada angin-angin daripada total body yang nampak gayanya dia telah ditutup dan dibuka menggunakan sekejap. Kita tengok dia berkelajuan tinggi ke tak. Tak boleh dah naik hujan ni, dia makin mengaung-ngaung. Lagi satu kat sini kita tengok lagi. Dah habis dah. Alamak. Sekejap kita nak tahu kereta ni dia hidup lagi ke benda ni. Aduh, bisa nak belakang kereta. Nanti dia jatuh ikut mana ni? What the rock is cooking, man. Okay, untuk kereta ni dia ada masalah dengan idling dia. Ya. Rasanya benda ni dah outdated je. Alah, dia sambung wayar ni ke mana? Sekejap ya, brother.
Okey, nampaknya kereta ni memang ada masalah dengan idling system. Aduh, sakit kepala tu lah main MMC ni. Oh, tapi tak apa brother, aircon dia sejuk, jadi seronok berada dalam kereta dia. Kita cuba matikan dulu aircon. Astagfirullahalazim, masih gagal menemui jalan penyelesaiannya. Jadi kita mungkin terpaksa mematikan dia dulu dengan membuka sesetengah perkara lagi. Stres betul lah. Tapi tak apa. Don't worry brother and sister. Yang tu adalah perkara biasa. Jadi kita kena tengok dia punya. Aduh. Adakah total body dia mengalami masalah ngeri? Pipe-pipe tercabut ke? Ada pipe bocor ke? Yang ni memang isu-isu yang sentiasa terjadi pada mereka-mereka yang menggunakan MMC. MMC ni, ada kata total body ni gagal berfungsi, dia akan buat benda satu macam ni. Dia panggil apa? Kenapa anda tu aku nak sebut dah tidak, tapi lebih kurang macam idea ke kenapa tahu. Lebih kurang gitu lah. Jadi tak apa, kita buka dulu benda lain. Bahaya telefon aku. Mojok pecah ni. Astagfirullahalazim. Kau buat terjunan tu. Semula. Gila menjahana telefon aku ni, maafkan aku. Tu je telefon ada. Tak ada duit lagi nak beli baru. Okey. Kita tengok total body dia, teruk ke tak teruk. Total body dia cantik je. Cantik je total body dia. Okey, dan lagi satu isu yang biasa-biasa berlaku lah pada kereta ni dia tu. Nampak tak tu gigi Apollo 13, dia panggil Apollo 13. Sekejap tu dia Apollo 13. Apollo 13 ni memang biasa-biasa terjadi lah. Sekejap, cuba buka Apollo 13 dia dulu. Ada siapa dia lah dulu ikat ni. Astagfirullahalazim, sungguh hati kau ikat dia. Nampak kaya dia memang mengalami masalah negara. Spesies mana ikat ni, benda ni. Jadi benda ni memang biasa mengalami masalah negara. Sekejap. Aduh. Siapa mau duduk diam tau. Duduk diam sini. Tu dia, akhirnya terbuka juga brother. Terbuka lah juga. Aduh.
Sungguh ku terharu dan pilu, aku semai kau abaikan, putusnya ikatan cinta, mungkin tak dok jodoh kita. Okey brother and sister, kat sini cerita dia. Okey, Apollo 13 dia mengalami masalah kepatahan. Kejap kita tunjuk apa itu Apollo 13. Sekejap ya brother. Bila benda ni patah, dia memang ada masalah ni. Okey. Sungguh teganya. Oh maaf brother and sister. Okey, ini adalah contoh Apollo 13. Okey, ini Apollo 13 dan ini adalah set-set dia. Okey, dia ada 1 2 3 4 barang. Dan Apollo 13 ni Adalah berada di sini, di bawah total body. Okey. untuk model MMC memang inilah penyakit dia. Biasa-biasa terjadi di seluruh negara dan seantaranya. Okey. Jadi isu macam ni dia biasanya dia akan buat kereta tu jadi high cam secara automatik. Jadi kalau yang rasa nak pakai high cam tu tak payah susah-susah, beli je model MMC, anda akan dapat merasai apa itu high cam. Okey. Benda ni duduk kat dalam sekali. Okey, dia duduk untuk kategori stepper motor dia lebih kurang gitulah untuk controlling angin. Di mana sistem MMC tidak sama seperti video. Video sememangnya total body dia tu apa tu kompleks cukup lekat, lebih kurang gitu lah. Okay, untuk MMC ni dia lebih kepada apa tu campuran bahan organik lebih kurang. Bukan bahan organik, tapi memang sistem MMC dia ada sistem apa ni Apollo 13, dia panggil Apollo 13. Dan benda ni adalah untuk pengawalan angin macam tu lah, mana dia buka tutup untuk idling, dia punya total punya kemasukan angin ke dalam sistem apa penyedotan angin kot, gitu lah lebih kurang. Kau anda dia nak kira kau mana pun dia punya pasal, kawan salah aku. Okey, tapi benda ni biasanya kalau patuh memang dia akan bermasalah. Kereta tu akan bertukar menjadi high cam secara automatik. Jadi tak perlu nak tukar high cam, just pakai je model MMC. Kalau benda ni rosak, jadi bolehlah dengar MMC punya performance, dia panggil high cam. Okey, benda ni murah je rasa kalau tak silap. Okey, dia memang stok kos 1, 2, 3, 4 barang ni dia akan mari sekali rasa kalau tak silap lah. Gitu habis kurang. Okey, lepas tu seandainya benda ni sudah tidak mampu berfungsi lah, ada setengah orang dia buka benda ni untuk kawasan yang stepper motor tu, dia buka, dia buang dan dia lapik dan tutup lubang angin terus. Okey, lepas dia tutup, dia akan guna satu sistem dia panggil modifikasi. Modifikasi. Ni dia akan menggunakan satu bah yang di mana ni aku tak tahu kenapa orang panggil actuator bah controller ke mana tahu, lebih kurang gitu nama dia. Tapi yang ni biasanya kebanyakan dia adalah Denso, harga dia lebih kurang dalam RM80 ke berapa tahu. One set ni kalau pomeng-pomeng disebabkan tahun 2020 mungkin harga dalam 150 kot siap pasang. Kalau ada hak baik hati kemung, mungkin dia bagi murah lagi. Okey, jadi harga paip ni bak paip hitam, paip murah, mungkin murah sikit harga. Tapi kalau dia pakai paip warna biru, warna-warni pelangi ke, yang tu mungkin mahal sikit. Lepas tu kalau wayar dia pakai ni nampak lawa, comel, susun rapi ke, ada relay, ada apa ke, mungkin mahal sikit. Situlah. Jadi yang ni adalah salah satu orang kata alternatif seandainya nampak ni lubang ni, dan lubang ni dia adalah ada skru untuk kita buat adjustment, untuk adjust idling apa ni idling Allah nak sebut payah juga kadang-kadang benda ni. Astaghfirullahalazim. Subhanallah. Okey, untuk kita set up dia punya timing, sama ada bawah pada 1000 atau pada 1000 semasa ada air condition ataupun tak ada air condition kat sinilah. Okey, tapi kebanyakan bila benda ni dah tak berfungsi berserta dengan apa tu Apollo 13 punya casing, mereka akan melakukan yang ni. Ini sekadar yang ni adalah sekadar backup, lebih kurang gitulah. Jadi ini adalah contoh, jangan kata tu pula. Ini sekadar contoh. Dan kereta ni power dia sebab dia pakai bonet carbon tu. Dok carbon pun piu gitu lah. Tapi aku tak tahu ni bonet apa. Yang aku tahu ni bonet bukan bonet original, tapi bonet yang telah di sebab kat anda murah nak panggil bonet dia. Tapi bonet ni memang ringan, patut kereta ni nampak laju. Dan okey jugalah walaupun kedengaran high cam dia jarang-jarang. Jadi kenalah dengan gaya kereta tu brother and sister. Sebab kereta ni dah ringan selajak, dah pakai barang plastik. Tengok
Kuci pakai benda ni. Bahaya kereta ni. Mesti kereta ni laju. Okey. Jadi disebabkan model MMC tu je penyakit dia. Dia panggil Apollo 13. Dan Apollo 13 dia ni memang dulu masa zaman muda-mudi dulu, masa mula-mula mengenali apa itu MMC, memang benda ni mendatangkan masalah, memang sakit kepala. Boleh dikatakan hari-hari lah ada. Okey, yang ni dia ada soket dia. Yang ni adalah motor dia. Aku tak tahu motor dia ni memang ada jual berasingan, tapi seandainya telah berlaku kerosakan dan memang sakit kepala tak boleh nak benda, sebab dia jalan air. Okey, sistem ni bila start enjin ni, bila berada yang sistem kita menghidupkan enjin yang pertama, okey, bila first crank enjin tu dihidupkan dan idling dia semestinya melebihi pada 1000 RPM. Okey, dia melebihi pada nombor 1 mungkin 1500 macam tu lah, dan dia akan mula menurun nurun sampailah dia mendapat idle dia yang secantiknya, iaitu sama ada 750, 800, 900. Okey, 900 tu mungkin tinggi lah, mungkin dia duduk dalam 750 ke 800 lebih gitulah. Okey, itu adalah idling yang standard dia. Okey, seandainya benda ni masih lagi okey lah, tak kira lah mau pakai MMC ke, BDO ke, step pedal ke, Campro ke, BMW ke, Volkswagen ke, cerita dia benda yang sama. Okey, dan lebih-lebih tu lebih-lebih sikit gitu lah. Lebih dok kurang ke, dok lebih dok banyak ke, cerita dia lebih kurang. Okey, ini adalah contoh throttle body, brother and sister. Cerita throttle body dia mesti ada satu kategori pendikit, sama ada dia menggunakan soket, iaitu stepping pedal. Okey, yang tu tak ada dah kabel ni. Okey, kecuali mau pakai S90. S90 memang power lah dengan kabel, tapi tak tahu tu. Yang tu S90 lah. Okey, nama tu paling senang sebut S90. Okey, ini adalah TPS sensor. Yang ni adalah pendikit awalan, sama ada dia nak baca rendah ke, tinggi ke, senok ke mana ke. Sinilah cerita dia. Okey, yang kawal angin masuk banyak sikit pada permulaan enjin ni, dia panggil stepper motor. Tak kira lah mau pakai kereta apa. Contoh jangan kabur betul ni. Ni contoh. Okey, contoh cerita pengenalan apa itu throttle body. Okey, dia ada satu stepper motor yang kawal keadaan angin apabila enjin dihidupkan pada pertama kalinya, sehingga dia mencapai tahap keseronokan enjin tu lah, idling dia yang paling seronok. Okey, jadi itulah cerita dia throttle body. Yang ni MMC, seandainya dia berlaku kegagalan, dia akan mengeluarkan bunyi seperti high cam. Dan biasanya seandainya benda ni mengalami kegagalan sepenuhnya, alternatif dia adalah memasang bypass menggunakan actuator yang dibeli di kedai berhampiran anda. Okey, sememangnya mekanik tahun 2000, 2002 sampai 2000 berapa. Yang ni mekanik yang sememangnya tahu tentang benda ni adalah mekanik ni sehingga tahun 2005 kata silap. Mereka yang bermula pada tahun 2000 sehingga ke 2005 memang dia orang pakar dalam bidang benda ni. Lepas yang selebih adalah kata-kata tu dia mereka lebih pakar dengan kategori menukar benda ni seketul. Okey, jadi yang tu untuk kereta-kereta geng-geng performance kot, yang tu kena tanya mereka-mereka yang pakar dalam bidang kelajuan tinggi lah. Yang aku tahu bawa 100 tu takut dah, bawa 110 lebih sikit kena sambang speed track bambra tu. Okey, jadi dah leh nak bawa laju lah mana kau. Dalam kampung pun bawa slow-slow. Pergi buat salah nampak ibu bira jalan, membawa laju dah nak tengok. Jadi bawa slow-slow dah, brother and sister. Okey, jadi semalam ada satu dalam satu page aku ada page aku salah. Ikut anda, page aku senang. Okey, page saya. Di dalam page saya tu ada satu pertanyaan, di manakah terletaknya tabung minyak brake? Okey, contoh, ini adalah contoh, brother and sister. Dia akan tulis warning. Okey, dan kat sini dia akan tulis before remove use only .3 or .4 fluid ke flat, okay, from a seal container. Okay, clean filter cap. Warning, yang ni adalah contoh tabung minyak brake, brother and sister. Walaupun mau pakai Lamborghini sekalipun, dia tetap akan ada tulis. Maknanya warning ada dot tu adalah minyak brake. Okay, satu lagi, yang ni model lama MMC, dia menggunakan kabel clutch. Okay, kabel yang ni dia panggil kabel clutch. Mau pakai kelisa ke, kenari ke, mana kereta bawah tahun 2010 kebanyakan dia bawah 2010 tu kebanyakan pakai kabel lah gitu lah, lebih kurang. Mau pakai kancil ke, dan mau pakai mereka-mereka yang tahun 2000 dan ke bawah tu memang kebanyakan menggunakan kabel. Ni this is kabel clutch. Okay, this is they call the tabung brake. Okay, kau anda mula. Warna hitam ni adalah servo brake. Jadi kalau mau buka bonet kereta tu, seandainya brother and sister kita buka bonet kereta, nampak benda hitam yang besar dan bulat dan comel dan lawa ni, sama ada gambar tak gambar, ini dia panggil servo brake, ataupun nama lain dia adalah brake booster. Okay, ini adalah master pump ataupun
Pump brake. Itulah cerita dia, brother and sister. Okay. Kalau BMW kau kata nanti dia duduk belah nu. Dia jauh sikit. Dia memang pelik pada orang gitu lah. Aku nak gambar budak tiga. Biasa lah. Geng-geng belah kiri kan. Duk sama dengan belah kanan. Okay. Jadi dan cerita selagi tabung. Ni dia panggil tabung. Apa itu? Power steering. Power gang tak sama. Power gang dia tak ada tabung. Power gang motor power. Yang tu tak ada. Yang tu kereta-kereta the latest dia memang tak pakai dah tabung-tabung minyak ni. Sebab dia kata leceh lah brother, kotor kereta. Banyak sangat leaking. Okay? Jadi kita menggunakan power motor. Dan power motor adalah kereta keluaran tahun 2010 dan ke atas rasanya. Yang tu menggunakan power motor. Tapi cerita sebelum 2010 punya cerita adalah kereta kancil buatan Jepun. Kancil buatan Jepun. Itu kancil Mira Turbo. Dia memang sememangnya menggunakan power motor. Okay? Tapi orang dulu-dulu pakai kancil tu jarang guna power motor tu. Sebab power motor tu sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada, sekejap tak ada. Jadi dia orang menggunakan power gang. Okay? Jadi cerita kancil setakat pakai power gang tu, no big dia sangat lah brother. Sebab gengan lagi lah. Okay? Jadi kalau kata berat tu aku dah tulis terima kasih jugalah. Okay? Ini sekadar pengenalan apa itu total body. Dan apakah punca ianya berlaku gonggeng high cam tu. Jadi kita telah menjumpai punca berlakunya high cam tersebut brother and sister. Jadi proses pemasangan dengan proses pembelian barang ni mudah. Jadi selamat mencuba dan selamat bergembira lah brother and sister kita di musim hujan ini. Okey, kerana musim hujan ini memang adalah satu musim yang paling seronok sebenarnya untuk setengah-setengah orang lah, dan paling tak seronok untuk setengah-setengah orang. Okey. Jadi kita berjumpa lagi dalam apa itu #cara jaga kereta #Rate25 Services. Jangan lupa untuk layari laman sesawang aku tak ada. Aku dah buat lagi. Okey, page saya, FB saya, IG saya dan juga YouTube channel saya. Okey, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share. Komen lah mu nak komen apa. Oh, jangan lupa cari saya di dalam Google brother and sister dengan nama Rate25 Services. Okey. Good luck brother and sister. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.